Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Dan politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya budaya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera edisi khas Mingguan 045. Saya Zawaz Yusof antara paparan minggu ini. Benarkah perpecahan Melayu ruang perkasa PH seperti yang didakwa Anwar Musa? Agungkan pelompat parti kesan besar kepada PKR dan PH. Gabungan Parti Sarawak gentar dengan pengundi muda. Assalamualaikum dan salam bahagia. Ketua Koordinator Jingga 13 Malaysia Faris Musa berkata adalah amat muskil dan mengecewakan apabila Speaker Dewan dilihat bersikap bias kepada penyangak, perompak dan penyamun serta pemimpin VVIP yang memunggah keluar wang rakyat untuk disimpan di luar negara. Katanya transaksi melibatkan wang negara mencecah lebih 1.8 trilion ringgit tidak sepatutnya dipertahankan ketika rakyat sedang berhadapan dengan kelaparan, pengangguran, jurang kemiskinan yang melebar serta hidup dalam kesusahan dan kepayahan. Beliau turut bersuara bahawa rakyat ingin mengetahui kenapa wang tersebut boleh dibawa keluar sehingga begitu banyak dan bagaimana pula seorang menteri, bekas menteri maupun VVIP tersebut boleh memiliki wang sebegitu banyak dan disembunyikan di luar negara seperti mana dakwaan membabitkan kertas Pandora. Tegasnya lagi, sekiranya speaker lemah dan tidak mempunyai keupayaan dalam mengendalikan isu berkenaan, adalah lebih baik baginya melepaskan jawatan dan digantikan dengan mereka yang lebih profesional, berkualiti dan telus. Jingga 13 Malaysia mendesak Perdana Menteri supaya menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau segera membuka kertas putih bagi menyiasat pendedahan yang melibatkan beberapa figura penting negara berkaitan pemilikan akaun luar pesisir. Pada masa yang sama, beliau turut menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk mendesak isu kertas Pandora disiasat dan diambil tindakan segera bagi memastikan pengkhianat dan perompak wang negara dibawa ke muka pengadilan serta wang negara yang hilang dikembalikan. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu jentera pilihan raya Pakatan Harapan PH bersiap siaga untuk berdepan pilihan raya negeri PRN Melaka. Pengerusi PH itu berkata hal tersebut perlu dilakukan walaupun Pembangkang kurang bersetuju dengan keputusan mengadakan pilihan raya negeri. Presiden PKR itu berkata walaupun PH kurang bersetuju dengan pengumuman Suruhanjaya pilihan raya SPR itu, jentera pilihan raya parti perlu membuat persiapan bagi berdepan kemungkinan PRN diadakan. Anwar turut memaklumkan beliau sudah mengadakan sesi penerangan dengan pimpinan dan jentera PKR Melaka berhubung pengumuman SPR itu. Isnin lalu SPR menetapkan 20 November ini sebagai hari pengundian bagi PRN Melaka, manakala hari penamaan calon adalah pada 8 November dan tarikh mengundi awal pada 16 November. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan selepas itu memaklumkan mereka kurang bersetuju dengan pengumuman berkenaan. Mereka berpandangan ia bukan masa paling sesuai untuk mengadakan PRN berikutan penularan COVID-19 baru menunjukkan tren penurunan. Sektor ekonomi baru dibuka semula dan kerisauan terhadap gelombang keempat penularan. Sementara itu, pertama kali bekas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun berdiri di pentas Pakatan Harapan PH. Beliau menyifatkan dirinya dan 3 lagi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang mengumumkan menarik sokongan terhadap kepimpinan Kerajaan UMNO sebagai orang mendatang. Sumbangan itu, bekas ADUN Sungai Udang tersebut menyerahkan nasib dan nyawa politiknya kepada PH dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN 20 November ini. Menurutnya, meskipun faham mengenai perubahan budaya dalam politik, Idris bersama 3 lagi ADUN akan tetap bersama PH dengan menyerahkan nasib politik mereka pada masa depan. Idris berkata demikian selepas menghadiri perjumpaan ahli PKR Melaka bersama pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC. Mengulas lanjut, Idris berkata beliau bersama 3 rakannya itu belum membuat sebarang keputusan mengenai hala tuju politiknya meskipun mendakwa pernah menerima beberapa lamaran daripada parti komponen PH sebelum ini. Sementara itu, beliau berkata semangatnya untuk terus berjuang dalam politik semakin membara selepas menjalinkan kerjasama dengan PH sejak hampir 2 minggu lalu.
Dalam perkembangan sama, pilihan raya negeri PRN Melaka adalah masa terbaik untuk Pakatan Harapan PH membuktikan kesungguhan menampilkan calon yang lebih berwibawa serta mencapai merit yang diharapkan rakyat. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Taqiyuddin Cikman berkata, rakyat sudah semestinya akan menilai sama ada PH benar-benar mendengar dan membawa aspirasi yang diinginkan rakyat dengan membariskan calon yang mempunyai nilai kepimpinan yang diyakini mampu membawa perubahan. Dalam masa yang sama, katanya PH juga perlu dilihat konsisten dan menunjukkan komitmen untuk bersama-sama dalam membantras gejala lompat parti yang membawa banyak masalah kepada negara. Rakyat seharusnya sedar bahawa penilaian terhadap PRN Melaka ini bukan sahaja pengundi di Melaka, tetapi rakyat Melaka secara keseluruhannya dan berkemungkinan menjadi panduan awal buat mereka untuk pilihan raya umum PRU ke-15 akan datang. Justru jelasnya parti-parti yang menganggotai PH seharusnya teliti dan bersikap tegas dalam membawa nama-nama calon untuk ditawarkan kepada rakyat Melaka dalam PRN akan datang. PRN Melaka bukan satu langkah yang tepat dengan kehendak rakyat bagi mengatasi kemelut yang berlaku. Namun pengumuman yang dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merupakan petanda bahawa PRN perlu diadakan sekiranya tidak dihalang melalui penghakiman yang dibawa oleh PH bagi mencabar kesahihan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN. Angkatan Muda Keadilan AMK Sabah mengingatkan pemimpin PKR jangan dilihat terlalu mengagungkan empat adun pengkhianat sehingga menimbulkan rasa jijik dan marah rakyat terhadap keadilan dan Pakatan Harapan. Ketua Penerangan AMK Sabah Razif Rakimin berkata, sejak berlakunya krisis politik Melaka, Pakatan Harapan sering terpalit dengan tuduhan menjadi punca krisis politik di negeri itu, walaupun langkah pengkhianatan itu dilakukan oleh adun dari UMNO Bersatu dan Bebas. Ia sebenarnya memberi kesan kepada Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan gelojoh serta melanggar MOU yang telah ditandatangani antara pihak kerajaan dan pimpinan Pakatan Harapan. Susulan tindakan empat adun di Melaka baru-baru ini, katanya sekutu PKR dalam Pakatan Harapan juga dilihat kurang senang dengan tindakan ini, antaranya DAP yang melihat tindakan mengagungkan Nur Hizam sebagai jijik, memandangkan Nur Hizam merupakan bekas adun DAP yang menjadi salah seorang punca tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan di Melaka. Bagi Angkatan Muda Keadilan, tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip perjuangan keadilan serta menghina perjuangan parti. Beliau menegaskan kesemua kerusi DUN di negeri Melaka perlu ditandingi oleh PKR, DAP dan Amanah mengikut agihan kerusi. Beliau mengingatkan PKR sepatutnya menjauhkan diri dari kelompok mereka yang mempunyai agenda politik peribadi tanpa mengambil peduli situasi semasa, apatah lagi negara sedang berusaha keluar dari kesan pandemik. Katanya lagi, jika pemimpin-pemimpin keadilan masih mengagungkan keempat-empat pengkhianat berkenaan, kita tidak menolak kemungkinan penolakan rakyat terhadap keadilan dan Pakatan Harapan kerana jelas telah menghina prinsip yang diperjuangkan selama ini. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata inilah masanya rakyat Melaka menggunakan hak dan kuasa pada pilihan raya negeri Melaka 20 November ini untuk membuktikan bahawa mereka menolak politik kotor, politik rasuah dan pelacur politik. Katanya anak muda pada hari ini harus bangkit, merubah sikap serta mengenali siapa orang politik yang jujur atau siapa ahli politik yang menjual kerusinya. Beliau berkata di Melaka merupakan satu pentas yang sangat baik untuk rakyat mengajar mana-mana orang parti politik yang menolak mandat rakyat sekaligus tidak hormat kepada demokrasi. Tegasnya, parti yang tidak menghormati mandat rakyat harus disingkirkan melalui kuasa rakyat. Melaka akan menyaksikan pilihan raya pada 20 November ini. Ramai pihak melihat pilihan raya itu satu momentum kepada rakyat untuk menilai kerajaan di PRU 15 akan datang. Sementara itu, Peguam dan Pesuruh Jaya Sumpah Dr. Muhammad Sofir Razak menciap di Twitter beliau, pengundi bijak memilih dan membuat keputusan. Keadilan, Amanah dan DAP Melaka memiliki ramai bakat baharu dan lama dalam politik yang setia, berkualiti, berkaliber dan berkredibiliti untuk diketengahkan sebagai calon dalam PRN nanti. Semoga PH Melaka tidak menyokong pengkhianat dan oportunis politik. Ketua UMNO bahagian Ketere Tan Sri Anwar Musa dengan lantang bersuara, kononnya sebarang agenda yang bersifat memecah belahkan solidariti kelompok Teras Melayu, Islam dan Bumi Putra merupakan percubaan untuk memperkasakan semula Pakatan Harapan PH. Beliau mendakwa PH amat berharap dan menantikan saat UMNO tidak lagi dalam saf penyatuan ummah.
Katanya lagi sebarang agenda bersifat memecah belah solidariti kelompok teras iaitu Melayu, Islam, Bumiputera adalah ramuan tepat dan merupakan percubaan memperkasa semula PH. Setakat ini katanya muafakat Melayu bersama rakan lain yang sederhana dan setia kawan Barisan Nasional BN. Perikatan Nasional PN telah berkali-kali menggagalkan perancangan Cikgu dan Maulana PH. Sebelum ini Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata tidak timbul isu kelewatan membuat keputusan berhubung kerjasama parti itu dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, memandangkan perkara tersebut sudah lama diputuskan sejak Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Rabu lalu Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata UMNO belum memutuskan sama ada bergerak secara sendirian atau bekerjasama dengan mana-mana parti dalam pilihan raya negeri PRN Melaka pada November depan. Amanah Sarawak mendakwa gabungan Parti Sarawak GPS takut kepada penglibatan undi 18. Ekoran desas-desus bahawa Dewan Undangan Negeri DUN akan dibubarkan dalam masa terdekat. Timbalan pengerusinya Hud Andri Zakirnain berkata beberapa kenyataan pemimpin GPS termasuk Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menggambarkan seolah-olah pilihan raya negeri PRN ke-12 Sarawak akan diadakan sebelum tamatnya proklamasi darurat 2 Februari tahun depan. Katanya jika benar kerajaan negeri di bawah GPS mengambil keputusan membubarkan DUN ketika ini, ia bermakna undi 18 tidak dapat dilaksanakan pada PRN 12 nanti. GPS seolah-olah takut apabila undi 18 dipraktikkan sekiranya PRN 12 diadakan selepas proklamasi darurat yang berakhir tahun depan. Justru itu katanya GPS cuba menamatkan proklamasi darurat dalam masa terdekat ini sekaligus membubarkan DUN secepat mungkin supaya undi 18 belum dapat diguna pakai. Jelas beliau lagi GPS sebenarnya mengetahui bahawa jika undi 18 dilaksanakan pada tahun depan, ia bakal mengurangkan majoriti calon-calon dalam kalangan mereka selepas banyak isu berkaitan golongan remaja dan belia belum dapat diselesaikan. Antara isu yang paling terkesan ujar Hud Handri ialah masalah rangkaian internet bagi golongan berkenaan menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR walaupun kerajaan berjanji untuk menyelesaikannya. Selain itu tambahnya keputusan GPS melarang sekeras-kerasnya Parti Gabungan Perikatan Nasional PN bertanding pada PRN 12 hanyalah dilihat sekadar retorik semata-mata. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.